Malaysia ternyata bertuah. Di sini tidak terdapat gunung berapi, tiada taufan maupun angin ribut yang kencang. Hujan yang mencukupi menyebabkan tidak berlakunya kemarau yang berlarutan. Ibarat sebuah taman indah. Namun taman indah ini, seperti taman-taman lain sebelumnya, tidak terkecuali daripada kesan-kesan kurang baik ikuran kepesatan pembangunan. Petanda awal yang menunjukkan bahawa keseimbangan alam sudah terancam adalah apabila meningkatnya kejadian banjir. Begitu juga dengan saluran dari sungai yang tercemar, khususnya di kawasan-kawasan bandar. Secara purata, negara ini kerugian sehingga 100 juta ringgit setahun akibat banjir. Sejak bertahun-tahun yang lalu, banyak yang telah dilakukan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran JPS untuk mengawal kejadian banjir. Banyak masa dan wang telah dikeluarkan sebagai usaha untuk membina prasarana bagi mencegah daripada berlakunya banjir, melebarkan sungai, membina benteng di sepanjang sungai, pembinaan empangan, mengubah laluan sungai dan membina rumah-rumah PAM. Sejak 3 dekad yang lalu, berbilion ringgit telah dikeluarkan dalam usaha mengawal kejadian banjir. Namun, banjir semakin kerap berlaku, terutama sekali di kawasan-kawasan bandar. Tiada tanda-tanda yang menunjukkan bahawa masalah ini boleh berakhir. Tidak dapat dinafikan lagi bahawa kepesatan pembangunan ternyata menjadi salah satu penyebab utama. Hakisan dan pemendapan yang berlaku akibat penerokaan tanah-tanah baru, pembinaan struktur dalam sungai, pembuangan sampah sarap ternyata menjadi penghalang perjalanan arus saluran dan sungai. Pembangunan perbandaran yang terus berkembang ternyata tidak membantu. Berpunca daripada perubahan-perubahan drastik ke atas alam sekitar, penyusupan air hujan ke dalam tanah semakin berkurangan. Sungai yang tidak lagi mampu menampung air berlebihan menyebabkan berlakunya banjir. Dalam sistem yang lama, air larian hujan disalurkan ke dalam parit dan sungai seberapa cepat yang mungkin. Kaedah ini dipanggil pengaliran cepat. Walau bagaimanapun, cara ini ternyata mengancam kawasan-kawasan rendah di hilir sungai. Pendekatan ini mungkin terbukti berjaya di masa lalu. Namun, kepesatan pembangunan masa kini tidak lagi membolehkan sungai yang ada menampung jumlah air hujan yang sebegitu banyak. Seperti keadaan jalan raya juga, kelajuan kenderaan pada satu bahagian akan menyebabkan kesesakan pada bahagian yang lain. Dalam konteks sistem saliran, banjir dikatakan berlaku apabila jumlah air bertambah banyak lalu melempah daripada ruang penyalurnya, kerap kali menyebabkan kemusnahan harta benda dan kehilangan nyawa. Pembesaran parit dan sungai yang berterusan ternyata bukan jawapannya. Kosnya terlalu tinggi dan tanah tidak mencukupi. Penyelesaiannya terletak pada pendekatan yang berbeza. Daripada menganggap air larian hujan yang berlebihan ini sebagai sesuatu yang menyusahkan dan perlu segera dibuang, pendapat terbaru melihat air larian hujan ini sebagai satu bentuk sumber yang dapat diurus bagi mencapai faedah yang maksimum. Daripada terus membuang air larian hujan ini, pendekatan terbaru memberi penekanan terhadap tahanan dan takungan air tersebut, atau ringkasnya penyimpanan. Pendekatan berasaskan penyimpanan ini tertumpu kepada beberapa elemen utama. Pertama, penyusupan, iaitu proses di mana air diserapkan ke bumi daripada dibiarkan menjadi air larian permukaan yang mengalir ke dalam sistem saliran. Lumrahnya, semakin tinggi kadar penyusupan, semakin berkuranganlah jumlah air larian permukaan ini. Kadar penyusupan air larian hujan ini dapat dipertingkatkan melalui penggunaan kemudahan-kemudahan seperti penurapan berliang, liang penyusupan, perparitan kelikir, alur tanah, lembah penyusupan, dan perigi. Elemen seterusnya dalam pendekatan pengurusan air larian hujan ini melibatkan kerja-kerja penakungan dan penahanan.
Penakungan bermaksud mengumpul air larian hujan tersebut dan menghalang air larian hujan. Penahanan pula adalah proses penyimpanan air larian hujan untuk sementara waktu. Kemudahan-kemudahan yang digunakan termasuk liang penahan, lembah penahanan kering, kolam, tanah lembap, empangan dan tasik. Melalui pendekatan baru ini, air larian hujan tetap dilepaskan ke dalam parit dan sungai. Cuma pergerakannya adalah terkawal dan diperlahankan. Pengawalan air larian hujan ini bukan sekadar mengurangkan kejadian banjir, malah dapat mengelakkan daripada berlakunya banjir di sekitar kawasan hilir sungai. Ini juga dapat mengurangkan kerosakan kepada keseluruhan infrastruktur saliran. Kadar bahan pencemaran yang disalurkan ke sungai juga turut dapat dikurangkan. Pendekatan berasaskan penyimpanan ini sudah mula diamalkan di negara ini dan kesannya ternyata amat menggalakkan. Proses penyimpanan air ini dijalankan dalam 3 peringkat. Di peringkat persendirian, pemilik hartanah boleh meletakkan tempat-tempat penyimpanan di dalam kawasan kediaman atau premis perniagaan masing-masing. Misalnya, tangki-tangki kecil ataupun kawasan penyimpanan di atas dan juga di dalam tanah. Di peringkat masyarakat setempat pula, kemudahan-kemudahan yang lebih besar boleh dibina di tempat-tempat awam ataupun berhampiran kawasan rekreasi seperti lembah penahanan kering, kolam atau takungan banjir. Di peringkat wilayah pula, kemudahan secara besar-besaran boleh dibina di kawasan tadahan yang rendah sebelum dialirkan ke saluran utama, misalnya tasik-tasik di bandar dan kawasan tanah lembap. Melalui sistem saliran tradisional, parit merupakan media utama bagi mengalirkan air. Ketika hujan lebat, airnya mengalir deras dan boleh membahayakan keselamatan orang ramai, terutamanya anak-anak. Negara telah pun mengambil langkah ke arah memperbaharui teknik pengurusan air larian hujan ini. JPS telah mengamalkan satu kaedah yang baru, iaitu kaedah pengawalan pada punca ataupun control at source. Dan JPS telah menggunakan kaedah ini dan telah memasukkannya ke dalam satu manual baru yang kami namakan sebagai Manual Saliran Mesra Alam ataupun MASMA. Dalam MASMA, kami masukkan konsep kaedah baru ini, kami masukkan juga contoh-contoh daripada seluruh dunia untuk kita gunakan di negara kita ini. Jemaah Menteri telah meluluskan kegunaan MASMA di seluruh negara. Justru itu, JPS juga telah mengemukakannya di Majlis Negara Kerajaan Tempatan dan juga kepada semua kerajaan negeri. Semua kerajaan negeri telah bersetuju untuk menggunakan MASMA dalam proses pembangunan. Lumrahnya, sesebuah projek yang bertujuan mengubah dan membina gaya hidup yang baru ternyata memang mencabar. Ada juga orang yang menganggap bahawa dengan menggunakan sistem baru ini, kos pembangunan akan meningkat. Sebenarnya kita harus sedar juga bahawa kerajaan memerlukan berbilion-bilion ringgit untuk mengatasi masalah banjir, khususnya banjir di kawasan bandar. Dengan menggunakan MASMA, kita dapatlah menjimatkan kos dari segi projek-projek tebatan banjir. Bukan saja dari segi kos, tetapi dari segi alam sekitar, yang mana kita dapat satu sistem saliran yang lebih bermesra alam. Sistem ini membuka satu lembaran kisah yang baru. Di tempat di mana parit dan sungai-sungai yang kotor menjadi suatu catatan sejarah silam, di mana banjir jarang sekali berlaku dan sungai berfungsi seperti yang diharapkan, iaitu saluran nadi penyambung nyawa ke seluruh bumi. Manusia dijangka hidup dalam harmoni dengan persekitarannya. Walau bagaimana sibuknya kehidupan seharian, pasti akan terdapat taman-taman kecil bagi mengalihkan tumpuan manusia di celah-celah hutan batu yang membelenggu. Sebuah taman yang letaknya hanya selangkah daripada kemudahan kehidupan moden, di mana iklim dan cuaca
tidak lagi dipersoalkan dan air yang bersih penyambung hayat bumi mengalirnya sudah pasti.